Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada pendengar kisah seram. Hantu Gabeng ialah sejenis makhluk mistik. Dikatakan bahawa hantu Gabeng ini mendiami Sungai Mukah, Sarawak. Aku ada membuat pencarian di Google, langsung tiada maklumat tentang hantu Gabeng ini. Namun maklumat yang aku perolehi ini dari ibu aku. Kampung ibu berada di pesisir Sungai Mukah. Tempat ibu aku tinggal iaitu rumah mendiang nenek dan atuk aku. Kisah hantu Gabeng ini wujud di zaman 60-an hingga penghujung 90-an. Pengalaman ibu aku melihat hantu Gabeng ini masa di usia mudanya. Hantu Gabeng ini seperti sulur bidal menguasai sungai. Jika tiba kedatangannya, pasti air sungai akan mulai surut. Setelah itu kawasan air sungai di kawasan jelmaan hantu Gabeng akan berkocak-kocak hingga air terpancur tinggi mengeluarkan lumpur dan air sungai akan naik semula seolah-olah pasang. Dengan tiba-tiba begitulah kengerian kejadian kemunculan hantu Gabeng. Ada ketika pokok di sungai akan tenggelam, selepas itu timbullah hantu Gabeng. Hantu Gabeng ini menyerupai batang kayu pokok yang panjang, namun dalam keadaan hidup pandai bergerak menentang arus sungai. Orang kampung pernah menyaksikan hantu Gabeng menelan seekor buaya besar. Yang paling sadis, hantu Gabeng juga pernah menelan manusia yang mandi dalam sungai. James dan Donald adalah dua sahabat baik. Mereka adalah nelayan Sungai Mukah yang berbangsa Melanau. Suatu hari James dan Donald berangkat nak memancing udang galah. Mereka mula hidupkan enjin bot, lalu mulakan perjalanan. Setelah sampai lokasi diduga banyak udang galah, mereka pun turunkan sauh, iaitu besi berat untuk menahan bot bergerak oleh arus sungai. Namun pagi itu sungai kurang arus. Lokasi tempat James dan Donald memancing jauh ke dalam hulu sungai. Mereka percaya di situ banyak udang galah. Pagi itu jam 7 pagi, air pasang besar, mereka mula memancing udang dengan membaling tali pancing joran ke dalam air. Suasana ulu sungai itu memang sunyi, sepi dan hening. Tidak lama selepas tali pancing dalam air, tiba-tiba udang menarik tali joran Donald. Dia sungguh gembira bila berjaya menarik atas udang galah dan tidak kumpau di masa itu. Setelah berapa lama James pula dapat udang galah. Di pagi itu memang tangkapan udang mereka banyak sehinggakan tidak muat lagi bekas simpanan udang. Setelah itu mereka berehat sebentar lalu berbaring di dalam bot. Air sungai mulai surut secara drastik. James dan Donald memang tahu petanda apakah itu. Mereka mula tarik sauh ke atas. Tak lama selepas itu air mula berkocak-kocak dan mengeluarkan air berlumpur dalam dasar sungai. Air sungai mulai berombak seperti tsunami. James mula hidupkan enjin bot. Donald pula dalam keadaan takut dan terketar-ketar. Tidak lama selepas itu sosok batang kayu besar muncul dalam sungai. Mereka terperanjat ketakutan. Mereka cakap, hantu Gabeng. Jelmaan batang kayu hanyut yang besar. Hantu Gabeng mula bergerak untuk menghentam bot mereka. James memulas handle grip untuk memecutkan enjin bot. Hampir-hampir bot mereka karam dihentam hantu Gabeng itu. Donald dan James ketakutan amat sangat, lalu terbayang wajah anak isteri mereka di rumah. James suruh Donald supaya memukul hantu Gabeng itu guna pengayuh perahu. Donald memukul lalu mereka berjaya melepaskan diri dari detik situasi yang ngeri. James terus memecut, akhirnya James dan Donald berjaya keluar situasi yang ngeri itu. Selepas itu James dan Donald selamat dari serangan hantu Gabeng itu. Mereka pun bersyukur selamat sampai ke jeti. Wassalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Surah Az-Zariyat 51 ayat 56. Tiada hantu dalam dunia ini yang hanya adalah jin-jin yang menyamar jadi hantu. Mereka lah syaitan menghasut kita melakukan kejahatan dan takut kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada jangkitan, tiada kesialan bulan Safar dan tiada gul, hantu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Gul adalah kata plural untuk gilan, iaitu sejenis jin dan syaitan. Orang Arab dahulu meyakini bahawa gul di padang pasir akan menjelma kepada orang ramai dengan menyerupai berbagai rupa, sehingga menyesatkan perjalanan manusia dan mendatangkan keburukan kepada mereka. Dalam hadis ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menafikan kewujudan gul, hantu ini. Ada pula di kalangan ulama yang berpandangan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiada gul bertujuan membatalkan anggapan orang Arab yang mengatakan makhluk bernama gul, hantu, yang menyesatkan mereka. Sebaliknya, yang menyesatkan mereka adalah dari sebab tipu daya jin dan syaitan.
Hal ini dikuatkan dengan hadis lain, maksudnya, tiada gol akan tetapi al-sa'ali. Al-sa'ali ialah para penyihir jin dan syaitan yang melakukan talbis, iaitulah tipu daya dan takhyul dengan menjadikan manusia seperti berada dalam ayalan. Kitab Al-Adab Al-Syariah 3/369, 30.